Alright, good morning guys. Hari ini saya akan share kepada anda tips untuk kayuhan mengikut heart rate ataupun zone heart rate. Dia ada 3 cara yang saya tahu. Saya akan sharekan kepada anda hari ini. Okay, let's go. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? So, dah lama saya tak vlogging kan. So, hari ni saya akan vlogging. Memandangkan hari ni adalah hari Ahad dan cuti, ada masa sikit, so kita vlogging. Hari ni saya nak cycling ke Eco Gardens bersama seorang lagi rakan saya bernama Fatra. Kita akan jumpa dia dekat sana lah nanti. So, sekarang baru pukul 7.30. Alhamdulillah matahari tak berapa panas dan tidak mendung. Biasanya pagi kan sekarang musim hujan. Kita takutlah sikit kalau hujan kan. Kalau hujan memang tak jadilah nak ride ni. So kita akan teruskan perjalanan. Hari ni target dalam 50 km insyaAllah. Bye. Alright, seperti biasa keperluan saya untuk pergi cycling, memastikan saya bawa air, and then pump spare dan juga spare tube. Spare tube ni penting kalau bocor ke apa ke. And then condition basikal dalam keadaan baik, angin tayar cukup, and then brake pun function. Okay, itu saja. Jom. Alright guys, perjalanan daripada rumah saya nak pergi Eco Gardens ni tak jauh, hanya 5 km saja. So dalam lebih kurang 5-6 minit sampai lah. Slow-slow. Hari ni kita meleh-leha je. Right, let's go. Kawan pula Hanif, otai basikal tu. Oh, laju betul dia nak kejar. Oh. Jenuh aku nak kejar kau ni. Otai. Kita baru je start ni. Alright guys, saya baru je sampai dekat area Eco Gardens ni. Tapi belum jumpa lagi Adik Fatra. Tapi tadi jumpa member sama-sama main basikal dulu. Main basikal pula, main motor dulu. Dia jumpa dia orang. Tapi tak boleh kejar dia, laju sangat. Alright guys, cuaca pun cantik hari ni. Inilah dia keadaan Eco Gardens. Yang ini adalah padang futsal ataupun padang bola yang sintetik. Dulu meriah kat sini. Setiap masa ada orang main bola, bersukan. Tapi sekarang sebab PKP ni, sebab COVID melanda dunia ni, semua jadi kosong. Tengok, 2-3 kereta je. Ini pun mungkin staff lah kat sini. Okey, ni adalah tasik di Eco Gardens. Dulu kat sini pagi-pagi je, awal-awal pagi dah ramai dah budak-budak, dah orang awam beriadah, bersukan dan main playground budak-budak sini. Sekarang sunyi sepi lah. Keadaan sunyi sepi, seperti bandar mati. Ada pun orang berbasikal lah. Nice tu couple tu. Baik lah kalau dapat dengan pasangan kan, mesti beriadah. Semua orang berbasikal. View cantik, cuaca cantik hari ni. Alright, seperti yang anda lihat tengok ni, banyak shop lot kosong. Sepatutnya diorang dah start berniaga dah ni. Tapi sebabkan keadaan tak ekonomi tidak begitu baik, diorang tak start lagi. Yang ada nombor-nombor telefon ni semua investor ni, diorang markup. Nak make profit lah, biasalah. Business and investment. Right, saya dah nampak Fatra di situ.
Dia dah sampai lama lah kot ni. Mana Cik? Oh, mantap hai. Sampai. Dia satu pusing. Oh, ni anak-anak muda ni. Nice. Ni dia hijau keidaman Malaya. Oh, kurus lah dia sekarang. Tengok. Mana tak kurus, basikal mahal. Mantap. Alright, Assalamualaikum semua. Seperti yang saya janjikan, hari ini saya akan sharekan kepada anda macam mana kita nak training mengikut heart rate ataupun degupan jantung. Sebelum itu kita dengar daripada ulasan daripada Datuk Dr. Azmi Ghazi daripada IJN ya. Okey, kita dengarkan. Ada juga pesakit yang menghadapi masalah rentak jantung. So rentak jantung ni tiba-tiba jantung itu boleh jadi laju. Yang itu pun boleh menyebabkan masalah kegagalan jantung dengan serta-merta lah. So selalunya memang kita selalu dengar pesakit-pesakit, ada setengah orang dia main bola, atau main badminton, tiba-tiba dia collapse dan itu yang dia meninggal serta-merta. Selalunya pesakit-pesakit ni memang ada masalah jantung. Okey. Salah satu je yang paling penting juga, jika pesakit exercise kita perlu mengawal jenjang jantung kita. Because selalunya kita tidak boleh exercise beyond, lebih daripada target heart rate. So selalunya memang kepada saya pesakit-pesakit, either pesakit itu normal atau pesakit jantung yang lemah, saya akan beritahu pesakit dia perlu mengawal denyutan jantung, okey, semasa mereka beraktiviti bersukan, seperti berlari, berenang atau berbasikal. Lalunya pesakit-pesakit yang atletik lah, pesakit yang selalu bersenam, dia punya heart rate dia, nadi dia, jantung dia rendah sikit daripada normal ya. So rendah tu pada saya dalam 60 atau 70 nadi seminit ya. So ada juga pesakit yang dia tidak fit, dia tidak selalu exercise. So memang nadi dia akan laju, laju sikit. Laju tu dalam lingkungan 80 ke 100 beat per minit masa rehat ya. Tetapi bila kita bersenam, okey, adalah penting untuk kita monitor untuk nadi kita, kerana kita tak boleh bersenam dengan lebih daripada kemampuan jantung kita. So selalunya dia ada nombor lah, nombor dia macam 220, kurangkan kita punya umur. So jika pesakit itu umur 30 so dia 220, kita kurangkan 30, 190. Tetapi 190 itu adalah maksimum, okey, kapasiti untuk jantung kita berfungsi. Okey. Yang itu jika kita buat senaman exercise di hospital dengan under monitoring, kami boleh buat. Tetapi jika pesakit itu bersenam sendiri, dia akan go about 80 atau 85% daripada 190 tu. So kemungkinan besar pesakit yang umur 30 tahun, maksimum nadi semasa kita bersenam is mungkin dekat 150 saja. Jika pesakit itu dia pergi lebih daripada 150, macam 160, 170 bila kita bersenam, kita kena kurangkan intensity bersenam tu. Jika pesakit itu berlari, dia kena kurangkan kelajuan pelarian tu untuk mendapatkan nadi yang serata lah. Kerana ada setengah orang dia buat exercise yang lebih laju, jantung itu tidak boleh cope, tidak boleh membantu aliran darah ke seluruh badan kita jika dia bergerak dengan laju sangat. Okey, itu adalah ulasan daripada Datuk Dr. Azmi Ghazi daripada IJN. So mengikut pengalaman saya lah, saya bertanyakan kepada otai-otai ataupun saya search dekat Google dan saya bertanyakan kepada rakan-rakan yang biasa training basikal mengikut heart rate ni. Okey, yang pertama kita kena mengikutkan MHR, iaitu maximum heart rate. Kepada lelaki dewasa yang biasa punya, kebiasaannya purata maksimum heart rate adalah 220. Jadi bila 220 tu kita nak tahu maksimum kita boleh pergi heart rate ni berapa bila time training, kita kena tolak dengan umur kita. Let's say umur kita 20 tahun, 200 tolak 20. That's mean maksimum heart rate kita adalah 200. Itu adalah maksimum. So kalau kita nak menggunakan maksimum heart rate tu, lelaki dewasa yang biasa bukan atlet hanya boleh bertahan selama 30 hingga ke 30 saat hingga ke 2 minit sahaja. So lepas tu kemungkinan akan bong lah, pening. Jadi kalau anda tak nak bong dan nak cycling dalam keadaan yang pace yang baik, anda elakkan untuk menggunakan sampai maksimum anda. So gunakan zon 1, zon meliha. Selepas kita menggunakan 30 saat yang maksimum heart rate tu, kita kembali kepada pace 1. Pace 1 tu, zon 1 tu ibarat macam kita cycling meliha lah, recovery time orang panggil. Okey.
Saya akan sharekan kepada anda tips yang nombor 2 selepas ini. Alright, kita orang rehat sekejap. Hari ni panas sikit lah. Macam Cik, okey Cik? Okey. Panas sikit lah. Berteduh sini Tuh ya, mau sabar diri ya. Selawat sekejap. Jadi kita teruskan InsyaAllah, insyaAllah. Alright, seperti yang anda lihat sekarang ni, saya berkayuh tapi masih boleh bercakap kan, boleh berborak-borak, boleh vlogging-vlogging ni. That means saya menggunakan zone 1. Zone 1 ni adalah recovery time. So penting bagi anda untuk recovery time bila dah menggunakan maximum heart rate. Maximum heart rate yang kita gunakan tadi tu, kita boleh gunakan hanya 2 minit saja. Lepas tu recovery time, bagi oksigen naik kat otak, seluruh otot-otot kita, ambil nafas dalam lebih kurang 5 minit, 10 minit, baru kita akan boleh pergi ke zone 2, zone 3 dan terus ke maximum heart rate jika perlu. Itulah akan improve kita punya cycling daripada segi timing dan kita punya kelajuan. Alright. A few moments later. Right, nampaknya kita orang baru 25 km distance. Kayu tak seberapa, tapi nasi kandar mari. Macam mana nak kurus ni? Tapi tak apa, yang penting kita happy, alright? Dapat makan, dapat beriadah. Itu dia capati. Oh, mi goreng mama. Habis lah 25 km kita kayu tadi tu. Okay, jumpa makan guys. Inilah dia environment tempat saya selalu cycling. Belum buka untuk public punya transport. So boleh lah naik basikal. Nice. Alright guys, maximum heart rate yang saya share kepada anda tadi, dia ada 3 kelemahan. Antaranya ialah ia tidak menggambarkan stamina anda yang sebenar. Okey, yang pertama dan yang kedua, dia tidak mempengaruhi maximum heart rate yang sebenar. Sebab dia hanya surface saja berdasarkan formula. Dan yang ketiga, dia juga tidak mempengaruhi daripada bacaan heart rate resting time heart rate. Resting heart rate lah, kadar nadi sewaktu rehat. Jadi kalau kita nak betul-betul tahu kita punya maximum heart rate tu, dia ada lagi formula yang lain. Okey, saya akan share kepada anda selepas ini. Alright guys, formula yang kedua untuk kita check maximum heart rate kita ialah menggunakan formula HRR, iaitu heart rate reserve. Heart rate reserve ni kita nak kena check kita punya kadar denyutan jantung resting. Maksudnya kadar denyutan jantung sewaktu rehat lah. Macam mana kita nak check? Kita perlu berehat selama 3 hari, kita tak perlu cycling. So selepas 3 hari tu, bangun tidur tu, kita check heart rate kita. Heart rate kita tengok biasa. Kalau seorang atlet, dia boleh mencecah 40 hingga ke 50 heart rate per minit. Kalau orang yang aktif, yang biasa saja, biasanya 60 hingga ke 80
dia punya kadar denyutan jantung per minit. Jadi anda kena check anda punya heart rate tu waktu selepas tidur berapa dia punya heart rate. Lepas tu anda rekodkan. Cara nak check heart rate tu kita gunakan jam lah, smartwatch ke apa ke, atau Fitbit ke. Yang lebih baik adalah chest strap. Okey, selepas anda check anda punya heart rate waktu rehat, anda perlu check anda punya maximum heart rate. Macam mana nak check maximum heart rate yang lebih accurate? Anda perlu cycling selama setengah jam maksimum. Anda push maksimum anda punya performance selama setengah jam. Lepas tu anda tengok anda punya heart rate dalam masa 20 minit pertama. Itulah waktu maksimum heart rate anda yang sebenar. Okey, heart rate reserve ni adalah formula, kita boleh panggilkan formula dia adalah formula Karvonen. Itulah pengiraan dia untuk tahu kita punya maksimum heart rate. So kalau anda ingin kira cara macam mana nak kira, saya ada letakkan link dalam description. Anda letakkan anda punya resting heart rate dengan maximum heart rate. Kat situ dia akan bagi result anda punya maximum heart rate. So anda klik link dekat bawah tu, dia akan share. Right. Alright guys, disebabkan tadi cuaca tidak mengizinkan dan hujan dah mula turun, gerimis, so saya gerak balik awal. So saya dapat sharekan kepada anda 2 tips untuk check heart rate dan training menggunakan heart rate. Yang tips yang ketiga tu next time, insyaAllah next video saya akan share kepada anda. Okay guys, thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel dan juga komen. Okay guys, Assalamualaikum, bye bye.